Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi kita bersama-sama dalam sinopsis setiap daripada juzuk Al-Quran. Alhamdulillah pada malam ni kita akan bersama-sama di juzuk yang ke-21. Alhamdulillah, segala-gala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama pada malam ni insya-Allah sebagaimana biasa kita akan menceritakan serba sedikit tentang sinopsis yang terkandung di dalam juzuk yang ke-21. Juzuk ini mengandungi beberapa surah di dalamnya, iaitu yang pertamanya saki baki daripada surah Al-Ankabut. Kerana kita telah menceritakan serba sedikit surah Al-Ankabut ini sebelum daripada ni, iaitu dalam juzuk yang ke-20. Dan kemudian seterusnya kita akan masuk selepas daripada itu ke juzuk ke surah Ar-Rum. Dan selepas tu semua surah Rum akan terdapat di dalam juzuk yang ke-21 ini. Kemudian seterusnya adalah surah Luqman, dan kemudian seterusnya surah Sajadah, dan kemudian sebahagian kecil daripada surah Ahzab, insya-Allah, yang kemungkinan kita tak akan sempat untuk menceritakannya pada malam ini. Kita akan cuba ceritakan lebih kurangnya insya-Allah secara simpelnya, secara ringkasnya, sinopsis daripada 4 surah utama yang ada di dalam juzuk ini, juzuk 21, insya-Allah. Yang pertama sekali ialah surah Al-Ankabut. Sebagaimana telah kita bicarakan semalam, bicarakan dalam sesi sebelum daripada ni, bahawa surah Al-Ankabut ini mempunyai temanya yang tersendiri, iaitu temanya adalah fitnah, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitnah, iaitu ujian dalam bahasa Melayunya, kepada manusia ini. Kerana apa? Kerana sebab-sebabnya yang tersendiri, kerana sebab-sebab yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmah yang telah diceritakan di dalam surah ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimanakah kita sebagai manusia akan dapat menghadapi fitnah-fitnah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam surah Al-Ankabut ini, dan kemudian nama surah ini iaitu nama Al-Ankabut kerana menunjukkan bahawa terdapat sebahagian daripada manusia yang telah menggunakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bergantung. Mereka merasai bahawa selain daripada Allah itu mampu untuk menyelamatkan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bahawa orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat pergantungan hanyalah merupakan seolah-olah mereka ini bergantung kepada Baitul Ankabut, iaitu rumah Ankabut, rumah laba-laba. Rumah itu lemah, rumah itu berserabut, rumah itu hina, dina dan tak kuat. Maka Allah Subhanahu wa taala umpamakan itulah perumpamaan orang-orang yang lari daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi pergi kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di hujung surah itu, iaitu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha keras di jalan kami, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan-jalan kami. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada yang selain daripada Allah, kerana itu sahaja yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah yang ada di keliling kita. Seterusnya selepas daripada itu kita masuk pula kepada satu surah yang baru selepas daripada surah Ankabut, iaitu surah Rum. Sebagaimana daripada namanya, surah ini bernama Rum, iaitu kerana Rum ini adalah merupakan salah satu daripada kuasa besar yang wujud semasa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di zaman moden ini mungkin Rum tidak lagi sebagai kuasa besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa Rum ini dengan pengajaran-pengajarannya, dengan apa yang berlaku semasa peristiwa tersebut, jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan surah ini dengan permulaan yang menyebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah SWT menceritakan tentang kisah Rum ini dengan dalam penafsirannya yang menceritakan bagaimana peristiwa ini berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya orang Rum itu kalah, tetapi selepas daripada itu mereka dapat mengalahkan pula iaitu lawan mereka, iaitu Farsi. Jadi pada masa itu terdapat dua kuasa besar, iaitu Rum dan juga Farsi. Jadi kadang-kadang Rom tu menang, kadang-kadang Rom tu kalah. Jadi apabila Rom tu kalah, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan selepas daripada itu sayaghlibun, mereka akan menang. Jadi itu adalah tema ataupun kita kata nama Rom itu diambil. Jadi apakah sebenarnya tema kepada surah Rum ini?
Di dalam surah Rum ini, satu perkara yang sangat-sangat dapat kita lihat ialah apa? Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menyebutkan wa min ayatihi wa min ayatihi. Wa min ayatihi artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berulang kali dan menunjukkan kepada manusia banyak daripada perkara-perkara yang sepatutnya mereka lihat di keliling mereka. Apa yang ada di keliling kita ini terbahagi kepada dua jenis, ataupun kita panggil sebagai ayat. Ayat ini artinya tanda-tanda. Ayat-ayat ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertamanya dipanggil sebagai ayat makru'ah, dan yang kedua dipanggil ayat manzurah. Ayat makru'ah ni ialah ayat-ayat yang dibaca, iaitu kita dapat membaca Quran sebagai contohnya. Maka Quran itu terpampang di depan kita, kita boleh baca Quran itu nama dia makru'ah, suatu benda yang dapat dibaca. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu lagi ayat, satu lagi tanda yang bukan boleh dibaca tetapi boleh dilihat oleh mata kasar, oleh mata kita dan juga mata hati, of course-nya. Bukan mata kasar sahaja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini di dalam surah ini dengan banyaknya. Itulah yang dikatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, di antara ayat-ayatnya dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh-contoh ayat-ayat tandanya, tanda kekuasaannya di dalam surah ini pada ayat 20 sehingga ayat 25, sehingga ayat 46, 48, 54 dan seterusnya. Jadi sangat banyaklah tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebutkan di sini, dan kemudian Allah Taala juga telah menyebutkan tanda-tanda ekonomi juga ada di dalam surah ini. Dan kemudian ada beberapa perkara yang cantik yang boleh kita lihat daripada surah Ar-Rum ini adalah apa? Iaitu hikmah daripada kemenangan. Kemenangan orang-orang Rum bila melawan Farsi. Orang-orang Mekah ni, iaitu pada masa itu orang-orang musyrik Mekah, mereka ni sangat gembira sekiranya Parsi itu dapat mengalahkan Rom. Kenapa mereka bergembira? Kerana bagi mereka Parsi itu lebih dekat kepada mereka, kerana sama-sama menyembah satu benda yang iaitu bukan ahli kitab. Orang Farsi ni menyembah api, orang-orang Mekah ni menyembah patung berhala. Jadi mereka ni hampir dekat. Tetapi orang-orang Rom ini adalah ahli kitab. Walaupun mereka menyeleweng, tapi mereka adalah ahli kitab. Dan orang-orang Islam pula adalah orang-orang yang menerima kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dekatnya di antara orang-orang Islam dan juga orang Islam merasa gembira apabila orang Rom itu mengalahkan orang-orang Farsi. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh lihat. Jadi sekali lagi kita sebutkan tema kepada surah Rum ini adalah tanda-tanda kejadian Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, yang sepatutnya kenapa manusia ini tidak boleh beriman lagi. Seterusnya, surah yang seterusnya ialah surah Luqman. Kita pergi kepada surah yang ada di dalam juzuk yang ke-21 ni, iaitu surah Luqman. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala namanya, daripada namanya kita boleh dapat jadi adalah perbezaan pendapat ulama mengatakan adakah Luqman ini seorang nabi ataupun tidak. Wallahu a'lam bisawab, dia tidak disebutkan dengan jelas di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan surah Luqman. Masya-Allah kan. Satu kehebatan, satu penghormatan yang diberikan kepada seorang yang bernama Luqman. Di manakah Luqman ini berada, di manakah dia lahir, di manakah dia hidup dan sebagainya. Macam-macam pendapat, ada yang kata di Afrika, ada yang kata di Habsyah dan macam-macam lagi. Itu bagi kita tak penting. Yang penting ialah apakah pengajaran daripada surah Luqman ini. Surah Luqman ini memfokuskan kepada tarbiyah, iaitu apa? Tarbiyatul aulad, iaitu mentarbiyah anak-anak. Kita semua gembira kan kalau sekiranya kita mendapat anak, tapi kegembiraan kita tidak sepatutnya gembira kita tu hanya kerana kita ni mendapat anak, mendapat zuriat dan sebagainya. Tetapi yang sepatutnya kita merasakan bahawa anak dan juga zuriat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sepatutnya kita sedar, yang sepatutnya kita fikirkan, adakah kita telah mentarbiah anak-anak kita, zuriat kita dengan tarbiyah yang baik ataupun tidak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cara bagaimana untuk mentarbiah dan apakah yang penting dalam tarbiyah digambarkan di dalam surah Luqman ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman memberi nasihat kepada anaknya, mentarbiah anaknya dengan tauhid, dan kemudian mentarbiah anaknya dengan birrul walidain, dan kemudian mentarbiah anaknya dengan memandang kepentingan di manakah akhirat dan di manakah dunia.
iaitu tahu nilai hakikat dunia dan juga hakikat akhirat. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Luqman juga mengajak anaknya tentang zuq, iaitu perasaan halus dalam diri manusia bila berdepan dengan manusia yang lain. Jadi perkara-perkara semua ini banyak lagi yang insya-Allah jika sekiranya kita dapat melihat kepada juzuk ini, kepada surah Luqman ini, kita akan dapat lihat. Sebagai contohnya yang saya sebutkan, saya bacakan di sini, iaitu apabila Luqman menasihatkan anaknya berkenaan dengan syirik, berkenaan dengan tauhid, dia berkata, wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, dia kata, wa huwa ya'izuhu, dalam keadaan dia menasihatkan anaknya itu, iaitu ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innasyirka, kerana syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perkara ini bukanlah nak katakan bahawa itulah sekali pertama dan terakhir kata-kata Luqman kepada anaknya, tetapi ia adalah merangkumi keseluruhan tarbiyah yang diberikan oleh Luqman, berkisar, berputar-putar dikeliling tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jangan syirik. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Luqman memberi nasihat kepada anaknya tentang birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa, iaitu wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah, yang tadi tu. Jadi dia kata, wahai anakku, ya hendaklah kamu wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Dan seterusnya Allah SWT sebutkan lagi pentingnya ibadat, iaitu Luqman menasihatkan anaknya supaya menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Dia kata, ya bunayya aqimis solah wa amur bil ma'ruf, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Satu dakwah. Jadi maknanya nasihat-nasihat yang diberikan oleh Luqman inilah merupakan nasihat-nasihat yang merangkumi segala aspek kehidupan, sama ada hubungannya dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan ibu bapa, tauhid, dan juga begitu juga dengan hakikat dunia, sebagaimana kita tengoklah dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan adab. Bila Luqman berkata kepada anaknya, la tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kamu merasa meletakkan pipi kamu sombong-sombong dengan manusia kan. Kemudian wala tamshi fil ardi marah, jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Semua itu adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Jadi itu adalah satu keistimewaan surah ini juga, ialah surah ini dinamakan dengan Luqman, dan Luqman ini masyhur dengan orang dipanggil sebagai Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, iaitu Luqman yang bijaksana, Luqman yang mempunyai hikmah-hikmah. Kerana di dalam surah ini kita akan dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa kali perkataan hikmah, iaitu sebagai contohnya dalam ayat nombor 1 dan juga ayat nombor 12 disebutkan perkataan hikmah ini. Sebab itulah dia layak untuk mendapat nama Luqman Al-Hakim, iaitu Luqman yang bijaksana. Seterusnya yang terakhirnya ialah kita lihat surah Sajadah. Surah Sajadah, daripada namanya surah ini memberi pengertian, iaitu sujud. Sujud, kepentingan sujud seorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud sebagai tanda apa? Tanda ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah merupakan simbol ketundukan, bukan sujud hanya semata-mata sujud dengan anggota yang tidak mempunyai perasaan kan, tidak dengan hati dan sebagainya, tetapi tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala permulaan, sejak daripada permulaan hari lagi. Sebagai contohnya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Sajadah ini pada setiap hari Jumaat, sehari Jumaat, dan setiap minggu maka diingatkan dengan bermulanya hari Jumaat ini, iaitu dengan bermulanya hari, maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu berterusannya kita merendahkan diri kepada Allah. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang ketundukan ini dengan keperluan untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian tu keperluan untuk menolak kadang-kadangnya tidur demi untuk pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersolat malam dan seterusnya. Dan begitu Allah Taala kata dia akan menaikkan derajat orang-orang yang pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sujud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sebutkan selepas daripada itu kesan-kesan jika sekiranya manusia ini tidak tunduk kepada Allah, tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, maka dia akan dipaksa untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-12. Dan begitulah seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan bahawa Allah Taala memberikan kepada manusia ini kan tempohnya sebelum mereka dipergi ke akhirat. Allah Ta'ala mengajar kita kan, menceritakan kepada kita bahawa
sebelum daripada sampai ke akhirat, tunduklah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kesimpulan daripada surah Sajadah ini, iaitu daripada namanya sujud kepada Allah, maka begitulah kita sepatutnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu lagi surah, iaitu surah Ahzab, yang mungkin kita tak sempatlah untuk ceritakan pada malam ni kerana ia terbahagi kepada dua, iaitu terdapat di juzuk yang ke-21 dan juga juzuk yang ke-22. Jadi insya-Allah kita akan sambung insya-Allah daripada surah Ahzab, sebahagian daripada surah Ahzab insya-Allah pada sesi yang akan datang insya-Allah dalam juzuk yang ke-22. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.